Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Puan Fariha Makno, pensyarah bagi GMJA 1013 Asas Pentadbiran Awam. Tajuk yang kami pilih iaitu Dasar Kerajaan mengenai pandemik COVID-19. Kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama iaitu saya, Muhammad Arif bin Syahrizam, nombor matrik 284055. Yang kedua, Muhammad Aidi Adha bin Cik Mat Yusof, nombor matrik 289124. Dan yang ketiga, Adli Steben, nombor matrik 288996. Okey, kita masuk kepada pengenalan. Yang pertama, coronavirus, sindrom pernafasan akut teruk 2 SARS-CoV-2 atau lebih dikenali sebagai COVID-19 mula digesan pada 17 November 2019 di wilayah Hubei, China dan diisytiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Seterusnya, pendekatan kesihatan adalah melalui usaha membendung wabak COVID-19 daripada terus merebak di dalam negara yang boleh mendatangkan impak buruk kepada ekonomi dan sosial rakyat Malaysia. Seterusnya, pandemik COVID-19 telah memberikan kesan kepada pasaran saham, perniagaan syarikat dan institusi ekonomi sesebuah negara. Kadar pengangguran di seluruh dunia juga dijangka meningkat kesan daripada penutupan perniagaan dan penurunan hasil cukai negara. Seterusnya, jika pandemik ini melanda dunia sebelum wujudnya lendakan teknologi maklumat sekitar 1980-an dan awal 1990-an, pastinya kerajaan Malaysia maupun negara-negara lain akan menghadapi masalah dalam penyebaran maklumat tersebut untuk memerangi COVID-19 ini. Dalam keadaan suasana dunia diancam oleh pandemik COVID-19, maklumat perlu disampaikan dan digarap dengan seberapa pantas dan boleh. Yang boleh ini kerana kelewatan menerima maklumat boleh mencetuskan masalah dan kemudaratan yang lebih besar. Okey, kita masuk kepada senario COVID-19 di seluruh dunia. Yang pertama, pada 1 November 2020, virus ini telah merebak ke 216 buah negara di serata dunia dan telah merekodkan iaitu 45,942,902 kes serta 1,192,644 kematian yang telah direkodkan. Saintis-saintis Amerika Syarikat, Rusia, China dan beberapa negara maju sedang berusaha untuk mencipta vaksin bagi mengawal penularan virus ini. Selagi vaksin tidak ditemui, kerajaan sesebuah negara terpaksa mengambil tindakan drastik bagi membendung wabak ini dari terus mengugat keselamatan negara. Seterusnya, antara tindakan yang diambil oleh negara-negara di dunia seperti yang mana disarankan oleh WHO dan para saintis adalah melakukan perintah berkurung iaitu lockdown terhadap pergerakan rakyat, memakai pelitup muka, face mask, penjarakan sosial antara individu dan kerap mencuci tangan atau menggunakan cecair pembasmi kuman iaitu hand sanitizer. Seterusnya, serangan wabak COVID-19 di beberapa buah negara telah mencetuskan aksiden rusuhan dan pertunjuk perasaan di kalangan rakyat. Yang seterusnya, di India, perintah lanjutan berkurung yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri di negara tersebut iaitu Narendra Modi telah mencetuskan tunjuk perasaan di kalangan pekerja-pekerja asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidi Adha bin Cik Mat Yusof, nombor matrik 289124. Terima kasih kepada Encik Arif. Saya teruskan pembentangan ini. Dasar dan langkah kerajaan menangani isu COVID-19. Pertama, melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negeri Malaysia yang berkuasa pada 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Langkah ini dikenali sebagai lockdown di sesetengah negara luar adalah merupakan langkah kerajaan dalam mencegah penularan wabak COVID-19 di dalam negara. Larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya.
Semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai sebenarnya yang menjual barangan keperluan harian. Langkah kedua ialah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang membenarkan sektor-sektor perniagaan tertentu untuk beroperasi. PKPB yang diperkenalkan adalah untuk membuka semula ekonomi negara secara terkawal. Hampir semua sektor ekonomi dibenarkan beroperasi sambil memperhatikan prosedur operasi standard SOP peniaga yang merangkumi penjarakan sosial, mencatat nama, nombor telefon dan tarikh lawatan mereka. Yang ketiga, kerajaan juga memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Kerajaan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD selama 14 hari. Tujuan adalah untuk mengekang wabak COVID-19 daripada tersebar keluar dari komuniti tersebut dan memudahkan penjaringan dilakukan terhadap komuniti di lokasi tersebut. Semua penduduk dan pelawat di kawasan dilarang keluar dari rumah mereka semasa perintah itu. Langkah keempat ialah memperketatkan pintu sempadan negara. Kerajaan juga sedar walaupun pintu sempadan negara ditutup, aktiviti penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti tetap menjadi ancaman kepada keselamatan negara. Pada 12 Mac 2020, kerajaan telah melancarkan National Task Force NTF bagi memperkasakan kawasan perairan negara iaitu Off Banting. Objektif Off Banting adalah untuk mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolosi parti dan mengekang aktiviti jenayah rentas sepadan selain menyekap penularan wabak COVID-19. Penyebaran maklumat berkenaan COVID-19 semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pelbagai langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 melalui advokasi media dan komunikasi. Pelbagai medium telekomunikasi telah digunakan bagi menyampai maklumat kepada masyarakat Malaysia yang menjadi kepentingan utama bagi menentukan keberkesanan amalan kebiasaan baru dalam kalangan masyarakat. Majlis Keselamatan Negara MKI dan Kementerian Kesihatan Negara KKM menggunakan media sosial dan lain-lain kaedah penyampaian atas talian termasuk sidang media harian di beberapa rangkaian televisyen utama dan radio bagi menyampaikan maklumat penting berkaitan COVID-19 secara cepat dan tepat kepada masyarakat umum. Selain daripada menggunakan khidmat pesanan ringkas SMS bagi menyampaikan maklumat berkaitan COVID-19, kerajaan juga telah memperkenalkan aplikasi MySejahtera bagi membolehkan masyarakat umum membuat penilaian risiko dan penilaian kesihatan kendiri terhadap COVID-19. Kegagalan kerajaan tempatan di Wuhan, China dalam membuat keputusan yang cepat dan penyampaian maklumat yang terhad adalah merupakan punca utama kepada ketidakberkesanan penyampaian maklumat risiko kepada masyarakat umum. Sekian pembentangan saya serahkan kepada Encik Adli. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Aidil. Saya Adli Stabon, nomor matriks 288996. Saya akan menyambung pembentangan tersebut tentang langkah memulihkan ekonomi negara. Okey, yang pertama, penciptaan peluang pekerjaan. Pandemik COVID-19 memberi kesan yang besar kepada masalah pengangguran di negara ini. Kerajaan telah menubuhkan Majlis Pekerjaan Negara yang merupakan badan tertinggi dalam penetapan dasar dan strategi serta pemantauan pelaksanaan. MPN menyasarkan pewujudan sebanyak 500,000 peluang pekerjaan kepada rakyat negara ini. Kerajaan menerusi Perkesos sedang melaksanakan program Penjana Kerjaya 2.0 dan pemerkasaan portal My Future Jobs
bagi menggalakkan majikan mengambil dan melatih pekerja-pekerja baru. Oke, seterusnya pemerkasaan ekonomi digital. Menjelang tahun 2025, ekonomi digital dijangka akan menyumbang 22,6% kepada keluaran dalam negara kasar. Kerajaan juga akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan dasar pendidikan digital. Oke, yang pertama, menyediakan generasi fasi digital, yaitu generasi yang menguasai pengetahuan dan kemahiran digital, serta berupaya menghasilkan inovasi menggunakan teknologi digital. Oke, yang kedua, meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional pihak berkepentingan berkaitan kepimpinan dan pengintegrasian teknologi digital dalam pendidikan. Yang ketiga, merapatkan jurang digital bagi melahirkan warga negara yang bertanggung jawab dan berfungsi dalam masyarakat berilmu berlandaskan nilai murni. Oke, seterusnya, dasar komuniti negara bantu hapuskan impak pandemik. Yang pertama, dasar komuniti negara diperkenalkan kerajaan pada 2019. Yang kedua, pembabitan komuniti dalam hal berkaitan dengan kesehatan membolehkan masyarakat dan kerajaan bekerja sama ke arah menangani masalah berkaitan kesehatan. Yang ketiga, wabak Ebola pada 2014 membuktikan betapa penting libat urus dan usaha memperkasa komuniti pada peringkat awal demi kesiapsiagaan dan tindak balas terhadap wabak terbabit. Yang keempat, perpaduan sosial dalam kalangan komuniti setempat dapat membantu mengurangkan pengabaian dan penderaan kanak-kanak serta keganasan domestik yang acap kali dilaporkan ketika Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Yang kelima, ketika inilah aktiviti kesukarelawaan peringkat komuniti setempat perlu dipergiatkan supaya usaha mengurangkan kes penularan COVID-19 dapat dijalankan secara sinergi. Yang keenam, sistem sukarelawan komuniti ini mengunjungi lebih 3,3 juta isi rumah dengan memberikan maklumat mengenai langkah pencegahan, memberi galakan penggunaan pelitup muka, amalan penjarakan sosial, penggunaan cecair pembersih tangan, dan risalah maklumat berkaitan kesehatan. Yang ketujuh, seperkara lagi tidak kurang penting dalam dasar komuniti negara adalah berkaitan usaha membudayakan keusahawanan dan perniagaan. Yang kedelapan, selama ini pun banyak bantuan dan program diperkenalkan kerajaan demi membantu usahawan untuk terus berdaya tahan dalam suasana ekonomi tidak menentu ini. Seterusnya, perubahan fasa dari pandemik kepada endemik. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama, banyak aktiviti kembali dibuka dengan kadar vaksinasi penuh, golongan dewasa mencapai sasaran 90% dan bilangan remaja divaksin terus meningkat. Yang kedua, semakin hari semakin baik kes jangkitan COVID-19 menyaksikan penurunan. Yang ketiga, sekolah perlu dibuka bagi menaikkan semula semangat pelajar untuk bersekolah setelah sekian lama berenggang sesama mereka. Walaupun isu guru enggan divaksin menghantui ibu bapa yang takutkan anak-anak mereka terdedah kepada jangkitan virus. Yang keempat, inilah harapan jawatan kuasa khas pengurusan pandemik COVID-19 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri pada mesyuarat mingguannya untuk memutuskan segala cadangan tindakan ke arah endemik. Yang kelima, Kementerian Kesihatan menyasarkan Malaysia bakal memasuki fasa transisi hidup bersama virus COVID-19 sebelum beralih ke fasa endemik dengan bilangan kes berada dalam kadar yang dijangkakan dan tidak membebani kesihatan awam, bergantung pada kekuatan dan tempo masa perlindungan ketahanan daripada vaksinasi dan infeksi semula jadi. Yang terakhir, bagi peralihan ke fasa endemik, antara faktor utama yang perlu diambil kira ialah tahap jangkitan, yaitu semasa fasa pandemik tahap jangkitan adalah tinggi dan fasa hidup bersama virus jangkitan adalah dalam kalangan komuniti dengan sebilangan kluster besar, manakala dalam fasa endemik jangkitan adalah rendah. Kesimpulan daripada pembentangan ini, pandemik COVID-19 telah menyedarkan
banyak negara bahawa kekuatan ketenteraan dan kelengkapan logistik pertahanan bukanlah semata-mata ukuran kepada keselamatan sebuah negara. Negara-negara di dunia akan mula mengkaji semula dasar keselamatan negara dengan mula merancang dan membuat pelaburan di dalam bidang kesihatan. Kerajaan sebuah negara perlu mula memberi keutamaan kepada peralatan perubatan yang kritikal seperti ventilator, unit jagaan rapi, ICU, vaksin dan alat diagnos. Kerajaan perlu membangunkan pendekatan keselamatan yang komprehensif terhadap pembangunan dalam dan luaran. Negara-negara perlu melabur sejumlah dana yang besar dalam sektor kesihatan sebagai persediaan untuk menghadapi pandemik pada masa akan datang. Sekian daripada pembentangan kami, saya akhiri dengan ucapan terima kasih.